Good morning, Assalamualaikum. What is up, guys? Welcome back channel Yusuf Sembang Kari. Guys, Liverpool sekarang ni bawah daripada MU dalam Premier League. Aku rasa kalau aku bagi tahu kau benda ni awal season itu, ataupun sebelum season start, by October kau akan duduk bawah MU. And keep in mind, kalau aku cakap benda ni kat korang awal season hari tu, MU akan lebih daripada Liverpool, masa zaman AFCON pun korang tak akan percaya. Sebab ketiadaan Salah kan. Pun korang tak akan percaya cakap diorang still boleh keep up tanpa Salah. Aku tengok dalam sejarah. Diorang tak pernah lagi drop off walaupun Salah tak ada apa kan. Diorang selalu keep up performance tip top. Sekarang 3-2 kekalahan yang nyata against ex-Liverpool players, Jordan Henderson, Kelleher, membuatkan dadak player Liverpool aku rasa tak menyesal. Ciao. Untuk benda aku terfikir yang paling obvious dalam game ni, sebab kau kena faham, aku cakap pasal game Liverpool kalah ni dah berapa banyak game lah. Yang ni game ke game dalam Oktober diorang tak menang-menang Premier League kan. And kita dah sembang banyak gila games, kalah kena tibai. Tapi aku nak go different route sikit lah POV dalam game ni. Sebab apa aku cakap itu? Sebab aku rasa kita kena tengok dari different lensa. Sebab takkanlah kebetulan Premier League Champions kecundang macam tu sekali. Kejatuhan yang kita saksikan ni tak dapat digambarkan dengan kata-kata, kau tahu tak? Sebab diorang datang pada Premier League Champions. Diorang datang pada Premier League Champions yang mana season sebelum ni tak sign siapa pun. Federico Chiesa itu pun tak pakai. Season ni diorang spend paling banyak dalam sejarah kehidupan aku tengok Liverpool spend. Walaupun tak ada jual player semahal macam Coutinho diorang jual lu. Tapi inilah kehancuran yang nyata. And dalam bola sepak ada satu mindset ataupun patah ataupun macam teori lah, yang mana aku rasa game Liverpool telah membuktikan kebenarannya lah, iaitu dalam bola sepak ni kau semua team nak improve squad kau in terms of player quality kan. Tapi tak boleh kalau satu season tu terlalu banyak sangat player baru. Yang quote unquote first team players lah. Dia akan rattle, kacau moral dalam team. Dia akan kacau team punya cohesion. Sebab dia akan ambil masa player-players yang baru untuk sama wavelength. Kalau tak, diorang nak fikir benda yang sama, buy into the system, semua ambil masa. Kirkes, Frimpong, all these players kan yang masuk, Ekitike, Isa. Aku tak cakap pun tak perform ke apa. Aku nak cakap like impact ni terlalu ganas tau. Bila kali terakhir aku tanya korang, selain Leicester lah, bila kali terakhir kau tengok Champions next season tu kena hancurkan macam ni, back to back. Tak ada team lah dalam sejarah Premier League since game tu bermain 38 game. Tak ada team dalam sejarah Premier League yang kalah 6 kali menang. And Liverpool on route kepada yang kelima next game kalau kalah juga ah. Villa pun dapat next game. Ini dah keempat. Dalam game ni kan paling merunsingkan untuk aku adalah berapa banyak kali defend orang kena koyakkan. Dia koyak daripada tengah, dia koyak daripada kiri, dia koyak daripada kanan. Hanya long ball je hancur. Yang benda paling menyelah bagi aku untuk game ni, aku nampak Liverpool apa yang diorang cuba buat season ni, ada slot adalah cuba untuk main different style sikit compared to last season. And diorang lebih fokus on controlling the game, membuatkan team yang memang kalau kita nak rasa individual quality lebih rendah daripada Liverpool. Contoh macam Brentford, diorang tak ada chance untuk melainkan untuk defend. And bukanlah salah diorang, sebab Liverpool kot tak malu pun kau defend against Liverpool. Okay, tapi kalau tengok dalam sejarah apa yang berlaku against team-team yang jumpa City, yang berjaya kalahkan City tiba-tiba ke apa, jarang. Walaupun diorang main style yang cuba control game, sebab long ball tak dapat lepas. Jarang sangat-sangat lepas. Team-team yang macam Brighton, team-team yang macam Palace tiba-tiba boleh hancurkan City lah. Tapi jarang-jarang sangat. Tapi Liverpool cuba buat sistem yang sama, cuba control the game, kena hancur. Satu benda yang mahal aku perasan dalam game ni, yang mana selama ni kita ingat diorang kalah sebab diorang tak cukup rakus ke apa kan. Aku tahu ramai dah kata target Salah game ni. Aku tak target dia. Aku akan cakap, so apa yang kau tak nak target Salah ni dah obvious gila Mat. Season lepas berapa banyak kali dia hanya muncul bila dia diperlukan. And takkan kau nak cakap aku Slot tak nak guna players tu dengan cara yang sama? Obviously nak. And memang tak nafikan dia tak involve dalam game. Tapi adakah kau rasa kalau online duduk tempat Salah dia akan score gol Salah score? Tak. So itu kelebihan Salah. So macam mana kau nak set up the team supaya kau dapat the best of Salah? Tu yang patutnya dia pemikiran.
Alah tapi diorang tak main salah. Last season diorang menang. Frankfurt banyak tim hancurkan diorang lah. Kalau tengok season ni diorang pun hilang banyak place. Brentford hilang banyak place. Brian Momo, Yohan Wissa, 2 top scorer diorang last season. Kau tengok apa diorang main? 3 biji diorang tibai. Liverpool ex-champions last season. So aku tak rasa itu patut jadi alasan lah. And mungkin antara benda yang boleh dibualkan juga adalah sebenarnya kehilangan Gravenberch ni membuatkan midfield diorang makin goyah. Tapi aku suka Jones. Performance game ni pun okay. Last game pun okay. So aku rasa tak sepatutnya kita target midfield sangat pun. Lebih pada individual punya mindset as a team. Kirkaz kena bagi Robertson tu. Macam pelik cakap sebab last season aku cakap dia perlukan left back. Tapi left back, kalau banyak left back antara dia ataupun Anthony Robertson lah. Kalau kau tanya aku siapa dia betul rapatkan, dia rapat pun si Kirkaz kan. Tapi ambil masa untuk jauh the team. Tahu masalah sistem ke, masalah apa ke. And yang paling mahal, yang paling obvious juga adalah, kalau kau tengok season ni apa yang berlaku, bila orang kehilangan play-play macam Diaz kan, the only reason Diaz yang caw bukan kat apa, sebab Diaz nak pergi lah bagai semua. Tapi kenapa Diaz nak pergi? Sebab dia tahu dia bukan first choice, ataupun dia ada rotation play, kena compete untuk team. Dia nak masuk team yang dia dah cemented play dia as a first choice, macam dia zaman Klopp dulu. So Gakpo solid last year. Aku tengok dia punya numbers pun memang aku cakap Gakpo solid. Tapi problem dia apa yang aku nampak adalah, kau paksa dia kan, dia banyak kali dipaksa main as a false nine last season, membuatkan aku rasa mungkin dia tahu dia bukan tempat dia. Tapi satu benda dia ada, aku perasan Nunes pula, katakan Nunes cawan dia tak ada kan, his ability untuk menakutkan defender dengan pressing yang rakus, membuatkan opposition terpaksa react sebelum bersedia. Yelah kau tengah nak play out from the back, kau tengah nak control the ball, kau dah kena press dengan dadak rakus. Dadak South America ni kau boleh relax. Kau tahu dadak South America macam mana kan. So ganas sikit ada orang ni. So bila apa yang jadi, automatically banyak ke space in behind untuk, tak kisahlah siapa as a midfield pack, untuk Gravenberch, McAllister untuk naik atas. Lepas tu dia pun score banyak gol last season. Lepas tu macam Salah, tu yang paling mahal Salah. Sebab let's tengok season ni, kenapa asal lebih menakutkan attacking wise? Sebab Gyökeres dia punya presence untuk menakutkan defenders. Kemudian defenders terpaksa jaga at least 2 orang ataupun seorang kat dia, open up space. Last season mana orang takut dengan Havertz? Siapa takut dengan Havertz? Tak siapa takut dengan Havertz. Sebab tahu Muhammad takkan score. Kau bagi dia open chance pun mungkin tak score. So mula jaga play-play penting macam Saka semua ni kan. Tu jadi kat sini obvious ke? Ni yang jadi kat sini. Defense, right back, left back tak confidence lagi. The only signing yang meyakinkan so far yang aku tengok selain daripada AKTK lah, shout out kat AKTK. Aku rate kat AKTK sebenarnya. Tapi aku tak target kat dia lah, sebab dia bukan pressing punya striker lah, macam Nunes. Kehilangan Nunes tu tak diganti sebenarnya. Kita ingat ganti kan, ambil Izzak, AKTK SK numbers okay, impact kat semua player. Bila kau tak ada player yang ganas rakus macam tu. Kenapa ramai manager suka Gabriel Jesus walaupun memang injured? Sebab dia punya ability on the ball, off the ball untuk press tu yang mahal. So macam player yang paling solid aku so far ni pun Mamardashvili. Shout out kat Mamardashvili. Dia membuatkan kehilangan Alisson tak sakit sangat. But still ability untuk diorang kena koyak in defense sangat-sangat menakutkan. And aku tak nampak benda ni akan makin positif. Sebab kau ingat last season walaupun diorang menang 5 biji, diorang yang dulu concede. Lupa diorang yang dulu concede against Frankfurt. So yeah, aku tak tahu sejauh mana dia boleh jatuh lagi. Tapi aku nampak lebih dalam.